dengan apa yang Haji sebut. Fardu ain untuk keluar mengundi, okey, tak apa. Tapi haram kalau keluar untuk bagi pangkah kepada UMNO Barisan Nasional dan juga kepada PAS Perikatan Nasional. Apa hujah kita? Pasal apa kita kata hujah dia bagi kepada Barisan Nasional dan Perikatan dan UMNO itu haram, bagi kepada PAS dan Perikatan Nasional juga haram atas nama agama. Seluruh dunia, terutamanya di kalangan parti-parti Islam, di kalangan parti-parti Islam, An-Nahdhah Turki, Gerakan Islah dan Tauhid di Maghribi, Gerakan Islah di Kuwait, Gerakan Parti Keadilan di Turki, Parti Keadilan Sejahtera di Indonesia, dan banyak daripada dunia-dunia Arab tertanya tentang satu surat yang dikeluarkan oleh seorang yang alang-alim menyebabkan rosak agama. Siapa orang tu, tuan-tuan? Orang tu kalau saya tulis UHH, Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Muka surat. Surat itu berbau fitnah dan fitnah dan fitnah. Apa dia tuduh dalam surat tu? Antara benda yang dia tuduh, dia kata parti amanah khususnya yang keluar daripada PAS ini semata-mata kerana mereka tidak faham Islam dan mereka ini berkehendak supaya Islam itu diperintah, Islam itu diinjak-injak. Lebih daripada tu lagi, tuan-tuan, UHH ni dia tuduh kata Anwar Ibrahim bukan sekadar penyokong Freemason, bahkan Anwar Ibrahim tu adalah anggota Freemason. Saya nak kata celakui, saya tarik balik sebelum kata. Tolak semua orang tua ni, tuan-tuan. Ustaz Derih pun buat program-program hentikan fitnah di media sosial. Dia buat kempen, habis kerah orang-orang JAKIM, pakat cakap semua, panggil artis, panggil ustaz-ustaz JAKIM, panggil ustaz selebriti, pakat cakap hentikan fitnah di media sosial. Dalam masa yang sama, tokoh dia, presiden dia, UHH yang disayangi oleh dia telah berfitnah, telah melakukan fitnah, dan dia tak tarik sampai hari ini fitnah itu. 7 muka surat daripada ayat yang pertama, selain daripada Al-Quran, selain daripada hadis, semuanya fitnah, semuanya adalah pendustaan semata-mata. Tiba-tiba kemarin UHH ni pula dia kata kali ni pilihan raya kali ni keluar mengundi bukan lagi fardu kifayah, tapi kali ni keluar mengundi hukumnya fardu ain. Pasal apa fardu ain? Dia kata pasal Islam duduk dalam keadaan terancam. Orang tua ni tak makan ubat ke nyanyuk kah? Dia jadi pembangkang ayat tu tuju kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional. Waktu dia kawan dengan UMNO Barisan Nasional, kawan dengan Muhyiddin, kawan dengan Azmin, ayat tu dia tuju pula kepada Pakatan Harapan. Dia tak pernah kena apa? Alang alim rosak agama. Baca ayat ni, tuan-tuan, mula daripada kanan pun kena ke orang, mula daripada kiri pun kena ke orang. Dia tak ada apa. Tak haram jadah ke macam tu, tuan-tuan? Kita terjumpa dengan pemimpin PAS tu, dia kata, macam mana kali ni, Ustaz? Macam mana kali ni, Ustaz? Nak kawan dengan BN ke? Nak kawan dengan PN? Dia kata kita kawan dengan yang mana kita boleh jadi kerajaan. Syok naik kereta duduk belakang, dia kata. Haram jadah tu. Dia bukan cerita tentang rakyat. Dia bukan cerita tentang orang bawah. Dia tak cerita tentang kita. Dia cerita pasal dia syok duduk atas kursi empuk. Dia cerita pasal allowance dia beribu-ribu. Dia cerita pasal dia boleh panggil pihak majlis bandaraya untuk pasang kemah nak bagi anak dia kenduri kahwin. Pok-pok ni, dia pertubuh kerajaan. Dia pun bukan ada benda yang dia setuju bersama. Melainkan kita kena jadi kerajaan. Lepas mereka jadi kerajaan, mereka bakat bertokak sama-sama mereka. Hari itu kita kata Muhyiddin gagal. UMNO kata Muhyiddin gagal. Zahid kata Muhyiddin gagal. Jatuh. Naik Ismail Sabri. Muhyiddin pula kata Ismail Sabri gagal. Ismail Sabri kata nak gagal. Kalau aku gagal, hang juga gagal. Pasal hang pengurusi MPN. Ni parti menentang apa ni, tuan-tuan? Kerajaan menentang apa ni macam ni? Kerajaan yang duduk dalam kabinet, mereka buat keputusan-keputusan, mereka keluar-keluar pakat lawan kata, hang gagal. Timbala menteri kata kat kawan ni gagal, kawan ni kata timbala Perdana Menteri gagal dan sebagainya. Hati menjemput yang berbahagia Ustaz Ridwan Abu Bakar. Dan beliau adalah ahli jawatan kuasa pimpinan Amanah Nasional. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pengurusi, seluruh staf kepimpinan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alang tukang terbuang kayu, alang cerdik binasa adat, alang alim rosak agama,
alang sefaham kacau negeri. Atas 4 benda ni, ini ditulis oleh Profesor Buya Hamka dalam bukunya Kenang-Kenangan di Melaya. Dia menyebut ini adalah falsafah Minangkabau. Falsafah Minangkabau menyebut alang tukang terbuang kayu. Alang dengan makna separuh-separuh. Separuh masak. Alang tukang, tukang yang alang kepalang, tukang yang tidak cekap, tukang yang bukan profesional dalam bidangnya, tukang itu akan merosakkan kayu. Alang cerdik binasa adat. Alang cerdik, kalau ada orang-orang cerdik dia itu cerdik alang kepalang. Cerdik dia tu tak cerdik sungguh. Cerdik dia tu macam Mat Maslan. Saya tak kata Sanusi pasal Khalil kata dah. Walaupun saya bersetuju, Sanusi pun alang kepalang punya cerdik juga. Alang kepalang tuan-tuan, alang cerdik menyebabkan adat akan rosak. Tuan-tuan ingat, banyak benda yang telah dibuat oleh mereka ini. Pemimpin dalam adat Melayu dan pemimpin dalam perbincangan dunia sebenarnya. Pemimpin itu kerjanya adalah untuk mencerdaskan rakyat dan mencerdikkan rakyat. Tetapi tuan-tuan, kalau kita lantik pemimpin-pemimpin yang alang kepalang, cerdiknya cerdik suku-suku, cerdiknya tak cukup suku, maka pada waktu itu tuan-tuan, adat kepimpinan itu akan hancur. Adat kepimpinan itu akan musnah. Adat kepimpinan itu akan menyebabkan berlakunya kehancuran kepada masyarakat dan rakyat. Alang alim rosak agama. Alang alim tuan-tuan rosak agama. Satu, alim dia alim tak sungguh. Alim dia alim sikit-sikit je. Pasal apa orang anggap kata dia alim? Pasal pakai serban dan jubah. Baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha pun tak fasih malung. Nak sebut nama? Jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Negeri Kedah. Tak usah sebut nama. Tuan-tuan, alang alim rosak agama. Saya ingat tuan-tuan, ini kita berada dalam bulan September tahun 2022. Bulan September tahun 2020. Pada waktu itu di seluruh dunia, terutamanya di kalangan parti-parti Islam. Di kalangan parti-parti Islam, An-Nahdhah Turki, Gerakan Islah dan Tauhid di Maghribi, Gerakan Islah di Kuwait, Gerakan Parti Keadilan di Turki, Parti Keadilan Sejahtera di Indonesia, dan banyak daripada dunia-dunia Arab tertanya tentang satu surat yang dikeluarkan oleh seorang yang alang alim menyebabkan rosak agama. Siapa orang tu tuan-tuan? Orang tu kalau saya tulis Uhaha. Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Uhaha pada waktu itu tuan-tuan, Ustaz Hadi Awang, dia telah tulis surat kepada pemimpin-pemimpin parti-parti Islam seluruh dunia. Waktu tu dalam PKP, tak ada pasal apa. Depa pun tak tanya apa. Tiba-tiba dia keluar satu surat yang 8 muka surat, 7 muka surat. Surat itu berbau fitnah dan fitnah dan fitnah. Apa dia tuduh dalam surat tu? Antara benda yang dia tuduh, dia kata parti amanah khususnya yang keluar daripada PAS ini semata-mata kerana mereka tidak faham Islam dan mereka ini berkehendak supaya Islam itu diperintah, Islam itu diinjak-injak. Lebih daripada tu lagi tuan-tuan, Uhaha ni dia tuduh kata Anwar Ibrahim bukan sekadar penyokong Freemason, bahkan Anwar Ibrahim tu adalah anggota Freemason. Saya nak kata celakui, saya tarik balik sebelum kata. Tolak semua orang tua ni tuan-tuan. Citra agama, wajah agama itu hilang. Kita duk baca kata antara dosa besar ni adalah fitnah. Fitnah tak boleh. Ustaz Derih pun buat program-program hentikan fitnah di media sosial. Dia buat kempen, habis kerah orang-orang JAKIM, pakat cakap semua, panggil artis, panggil ustaz-ustaz JAKIM, panggil ustaz selebriti, pakat cakap hentikan fitnah di media sosial. Dalam masa yang sama, tokoh dia, presiden dia, Uhaha yang disayangi oleh dia telah berfitnah, telah melakukan fitnah, dan dia tak tarik sampai hari ini fitnah itu. 7 muka surat daripada ayat yang pertama, selain daripada Al-Quran, selain daripada hadis, semuanya fitnah, semuanya adalah pendustaan semata-mata. Dia tuduh tuan-tuan, dalam 22 tahun pemerintahan, 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan, waktu tu Islam berada dalam keadaan terancam, waktu tu Islam berada dalam keadaan terpolok,
Waktu tu orang injak Islam. Waktu tu Melayu tak boleh seduk di dalam negara ini. Dia tuduh, dia hantar kepada Rashid Ghannouchi. Dia tuduh, dia hantar kepada parti keadilan. Dia hantar kepada seluruh dunia tanpa sebenarnya hujah yang cukup kukuh. Tiba-tiba kemarin UHH ni pula, dia kata kali ni, pilihan raya kali ni keluar mengundi bukan lagi fardu kifayah, tapi kali ni keluar mengundi hukumnya fardu ain. Pasal apa fardu ain? Dia kata pasal Islam duduk dalam keadaan terancam. Orang tua ni tak makan ubat kan nyanyuk kah? 2 tahun lepas, dia kata di bawah Pakatan Harapan, Islam terancam. Sebab itulah kami kena ambil. Kami nak selamat. Kami nak letakkan Islam pada landasannya. Kami nak letakkan Melayu pada landasannya. Lepas 18 bulan, lepas 19 bulan mereka perintah. Dia tu adalah duta bertaraf menteri. Parti dia tu parti kerajaan. Tiba-tiba di padang regah, dia bagi tahu, kali ni fardu kifayah. Pasal apa fardu kifayah? Fardu ain. Fardu ain ni maknanya wajib semua keluar. Siapa tak keluar mengundi, hukum dia haram dan dia akan dapat dosa. Pasal apa? Pasal Islam terancam. Nyanyuk kamu datang apa orang tua ni? Tuan-tuan, alang alim rosak agama. Kalau kita bagi kepada orang yang macam ni, tuan-tuan, dia hanya bermodalkan daripada tahun 82 sampai lah ni, tahun 2022, 40 tahun. Tuan-tuan cuba perhati tengok ayat apa yang dia baca. Dan macam mana cara dia nulis ayat tersebut. Wa qala allazina istud'ifu lillazina istakbaru. Ayat itulah dia baca. Telah berkatalah golongan mustad'afin kepada golongan yang mustakbarin, golongan orang-orang besar. Kalau kami tahu inilah cara kamu perintah, nescaya kami tak akan mengundi kamu ketika mana di dunia. Waktu dia jadi pembangkang, ayat tu tuju kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional. Waktu dia kawan dengan UMNO Barisan Nasional, kawan dengan Muhyiddin, kawan dengan Azmin, ayat tu dia tuju pula kepada Pakatan Harapan. Dia tak pernah kena apa? Alang alim rosak agama. Baca ayat ni tuan-tuan, mula daripada kanan pun kena ke orang, mula daripada kiri pun kena ke orang. Dia tak ada apa. Tak haram jadah ke macam tu tuan-tuan? Tuan-tuan, ini perangai UHH. Tuan-tuan cuba perhati. Itu betul lah apa yang dikatakan oleh Buya Hamka dalam falsafah Minangkabau yang dia coretkan dalam bukunya Kenang-kenangan di Melaya itu. Alang alim rosak agama. Alang alim rosak agama. Alang sepakat rosak negeri. Alang sepakat rosak negeri. Tuan-tuan, kita rajin sebut sebelum pilihan raya, saya ceramah dengan Wabi Zamri, ceramah Dr. Ismail, ceramah berkata tempat sebelum pilihan raya 2014 kata ni. Kita kata PAH itu adalah parti yang Chan Mengkai kata nang botinang kui boti kui. Kita kata, tuan-tuan, mai-mai bila dia sepakat ni tuan-tuan, betul PAH dan Perikatan Nasional ni tak tahu parti, tak ada identiti. Saat dia kata kita akan lawan siapa yang lawan dengan Perikatan Nasional. Saat-saat dia kata, katalah apa pun, kami tetap nak kawan dengan Barisan Nasional. Gila kamu datang apa? Waktu mereka buat muktamar di Raya Hotel, salah satu malam tu saya pergi. Saya habaq kat perwakilan mereka, saya kata, inilah tabung haji yang hampa kata jual dulu ni. Yang lah ni hampa mai duduk di sini, hampa kata jual kata, inilah tabung haji. Inilah hotel tabung haji yang lah dia ubah jadi nama raya. Dia kata, tak apalah, tu politik saja. Haram jadah, mangkuk semua bapak ni tuan-tuan. Mana boleh? Kamu himpun, kamu bangunkan fitnah, kononnya semata-mata untuk dapatkan sokongan. Lepas tu kata-kata, Syekh tak ada apa Syekh, ini ijtihad politik dia. Ijtihad politik pun korang. Mana boleh lagu tu? Kamu kena duduk. Kamu kena duduk dalam stand yang cukup kokoh. Pemimpin, dia kena bawa misi yang jelas, visi yang jelas. Kalau pemimpin yang sak-sak macam tu, sak-sak macam ni, kacau. Ada seorang sahabat tanya kepada salah seorang pimpinan PAH. Tanya, macam mana pilihan raya ni? Macam mana pilihan raya ni? Nak kawan dengan BN ke nak kawan dengan PN? Dia kata, hak mana boleh jadi kerajaan? Tu pelacur. Bukan saya kata, Tengku Razali kata. Di Pekan Rabu. Terjumpa, ada sahabat kita terjumpa dengan pemimpin PAH itu. Dia kata, macam mana kali ni Ustaz? Macam mana kali ni Ustaz? Nak kawan dengan BN ke? Nak kawan dengan PN? Dia kata, kita kawan dengan yang mana kita boleh jadi kerajaan. Syok naik kereta duduk belakang, dia kata. Haram jadah aku.
Dia bukan cerita tentang rakyat. Dia bukan cerita tentang orang bawah. Dia tak cerita tentang kita. Dia cerita pasal dia syok duduk atas kursi empuk. Dia cerita pasal allowance dia beribu-ribu. Dia cerita pasal dia boleh panggil pihak majlis bandaraya untuk pasang kemah nak bagi anak dia kenduri kahwin. Tadi Cam Mengkai kata tak betul. Jangan duduk hina pemimpin Islam. Saya kata tak apalah, tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini yang disebut. Yang disebut, kalau alang muafakat tu pun tak tahu macam mana. Muafakat, yang kata muafakat ni tuan-tuan, dia mai daripada perkataan Arab. Muwafaqah, kita bersetuju. Bersetuju atas satu prinsip. BNPN ni, persetujuan dia apa? Persetujuan dia pasal dia nak jadi kerajaan saja. Persetujuan dia pasal apa? BN tak boleh terima kekalahan. Azmin jahat, Muhyiddin tongong, campur dengan Haji Hadi Rakus, campur pokok ni, dia pun tubuh kerajaan. Mereka bukan ada benda yang mereka setuju bersama. Melainkan kita kena jadi kerajaan. Lepas mereka jadi kerajaan, mereka bakat bertokak sama-sama mereka. Hari itu kita kata Muhyiddin gagal. UMNO kata Muhyiddin gagal. Zahid kata Muhyiddin gagal. Jatuh. Naik Ismail Sabri. Muhyiddin pula kata Ismail Sabri gagal. Ismail Sabri kata, nak gagal, kalau aku gagal, hang juga gagal. Pasal hang pengurusi MPN. Ni parti menentang apa ni tuan-tuan? Kerajaan menentang apa ni macam ni? Kerajaan yang duduk dalam kabinet, mereka buat keputusan-keputusan, mereka keluar-keluar pakat lawan kata, hang gagal. Timbala menteri kata kat kawan ni gagal, kawan ni kata timbala Perdana Menteri gagal dan sebagainya. Ismail Sabri, dia kata dekat menteri dia sendiri. Dia kata kalau gagal, yang gagal itu Menteri Ekonomi. Dan kena ingat Menteri Ekonomi itu yang lompat katak daripada UMNO, pergi masuk Parti Bersatu. Masuk Bersatu. Menteri Ekonomi Mustafa Muhammad. Tuan-tuan, kerajaan yang macam ni kalau kita tinggal lagi, rosak negeri tuan-tuan. Sebab itulah saya bersetuju dengan apa yang Haji Hadi sebut. Fardu ain untuk keluar mengundi, okey? Tak apa. Tapi haram kalau keluar untuk bagi pangkah kepada UMNO Barisan Nasional dan juga kepada PAS Perikatan Nasional. Apa hujah kita? Pasal apa kita kata hujah dia bagi kepada Barisan Nasional dan Perikatan dan UMNO itu haram, bagi kepada PAS dan Perikatan Nasional juga haram atas nama agama. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mengambil kerajaan secara tidak hak itu adalah haram. Mengambil kerajaan secara tidak hak itu adalah haram. Apa yang disebut oleh Haji Abdul Hadi Awang, Ustaz Haji Abdul Hadi Awang, beliau kata kerajaan ni adalah kerajaan tebuk atap. Tuan-tuan ingat, yang sebut nama kerajaan ni kerajaan tebuk atap bukan rakyat, yang sebut adalah Haji Hadi Awang. Dan dia bagi tahu bahawasanya dia antara peran yang memainkan peranan penting pergi berunding dengan Tan Sri Muhyiddin, berunding dengan Azmin Ali, berunding dengan beberapa orang yang lain pihak UMNO untuk mereka buat kudeta melalui pintu belakang. Siapa yang sebut? Haji Abdul Hadi Awang. Memberikan undi kepada sebuah parti yang bermain dalam padang demokrasi tetapi tidak percaya dan tidak yakin kepada sistem demokrasi. Ini adalah satu pengkhianatan. Dan memberikan kepercayaan kepada kerajaan yang seumpama ini adalah haram. Sebab mudarat yang paling besar sudah ada di hadapan. Mereka sanggup untuk memulaskan tengkok nas bila-bila masa. Macam kita sebut tadi, bila-bila pun ayat Quran tak pernah kena kat mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. 60 tahun Aisyah pun boleh hafal ayat tu, hidup ceramah di pentas PAS dah. 60 tahun tuan-tuan, PAS duk bagi tahu jangan cenderung kepada orang zalim. Orang zalim tu siapa? UMNO. Waktu dia pergi kawan dengan UMNO, baca ayat yang sama, cara berhenti pun sama, makhraj huruf pun sama, cara baca Fatihah pun sama. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. DAP, Pakatan Harapan, PKR dan Amanah. Ayat Quran yang kena ke hang bila? Ayat Quran yang kena ke hang bila? Hang bagi tahu kat orang kampung, hang bagi tahu kat orang kampung Bokbak, hang bagi tahu kepada orang Kulim, hang bagi tahu kepada orang Mong Gajah, Padang Terak tu. Hang bagi tahu kepada orang Berokah, hang bagi tahu kepada orang Kelubi, hang bagi tahu kepada orang Seberang Tok Duit, hang bagi tahu di Seberang Perak, hang bagi tahu semua kat depa ni. Hang kata parti hang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi bila baca ayat Quran, bila-bila pun kenal kat orang lain. Dekat hang bila? Dekat hang bila? Tuan-tuan, saya nak tutup dengan menyebut tentang ni. Tuan-tuan,
antara yang pasal apa kita kata haram, hujah saya yang kedua. Tuan-tuan tengok pokok ni. Tuan-tuan tengok pokok ni. Ketika yang berhormat Dr. Mujahid tahun 2018 mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan istita'ah. Istita'ah ni satu terma yang digunakan bagi orang yang nak pergi buat haji. Kepada uncle-uncle Tenghoa tu dengar sajalah. Saya dengar hak mereka. Hak saya dengar hak Kira Syarhan. Bengkai tu dia mengaji Riyadhus Salihin sampai habis tuan-tuan. Masa dia jadi wakil rakyat Perlis dulu ni. Dia boleh baca ke tak? Wallahualam. Tapi dia baca Riyadhus Salihin sampai habis. Kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak sebut waktu tu Dr. Mujahid menyebut tentang istita'ah. Istita'ah ni satu terma yang digunakan bagi orang yang nak melaksanakan ibadah haji. Nak melaksanakan ibadah haji bukan semua orang wajib. Ada orang yang sampai kepada haram bahkan. Bahkan ada orang yang kedudukan dia itu tidak wajib. Kerana apa? Kerana dia tidak ada istita'ah, kemampuan. Maka pada waktu itu Dr. Mujahid sebut, tak boleh kita berfikir selama-lamanya bahawasanya tabung haji akan bagi subsidi. Tapi untuk tahun ini 2019 dan 2018-2019 tu Ustaz Dr. Mujahid sebut kita tetap akan terus bagikan subsidi. Tapi kita nak buka minda. Jangan kata subsidi itu sebahagian daripada tanggungjawab, bukan tanggungjawab tabung haji dan kerajaan. Dia adalah tanggungjawab kepada peribadi-peribadi. Tuan-tuan, waktu tu apa mereka tak kata? Dasuki kata apa kat Ustaz Mujahid? Ketua Pemuda Selangor kata apa? Ustaz Derih kata apa? Ni Menteri Agama ni. Semua mereka pakat pulih tengkok nas pada waktu itu. Sebuah kerajaan Islam yang baik, kerajaan yang memberikan perhatian kepada Melayu dan Islam adalah kerajaan yang bukan bercakap tentang nak menghapuskan subsidi haji, tetapi bercakap tentang bagaimana kalau boleh rakyat boleh pergi haji dengan harga yang minima. 4,000, 5,000 pun boleh pergi haji lah. Waktu orang main naik-naik dia jadi menteri, dia baru perasan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat berselang-selang, barulah waktu tu dia kata rakyat jangan amat sangat terasa bergantung dengan subsidi tabung haji. Beza dia apa? Ustaz Mujahid sebut perkataan Arab istita'ah. Dia tak sebut dalam kenyataan dia. Terus dia kata, inilah pandangan seorang pemimpin yang mempunyai hujah yang cukup jelas. Perak. Tuan-tuan, kerajaan yang berbolak-balik, menteri yang manyau, menteri yang tidur tak harap ni tuan-tuan, takkan kita nak boleh harap bagi mereka menjadi kerajaan. Dan dengan itu, saya menyatakan bahawasanya menyokong PN dan BN, hukum dia adalah haram. Haram dan haram. PN dan BN. Hak BN tu haram jadah. Saya kira Aisyah sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.